Bagaimana cantik pun sesuatu bunga itu, ia tidak akan terlepas daripada diserang penyakit, sama seperti benda hidup yang lain. Kalau kita tengok cuaca kat Malaysia ni panas. Bila musim panas, kita akan ada banyak serangga perosak. Contohnya thrips, red mites. Jadi macam mana cara kita nak menangani masalah-masalah yang sebegitulah. Antara serangan penyakit yang sering melanda pokok bunga ros tanah rendah ialah thrip, iaitu serangan kutu halus yang akan menghisap nutrien pokok. Black spot iaitu kulat yang sering menyerang ketika musim hujan, ia lebih berbahaya berbanding penyakit thrip. Terdapat juga beberapa jenis penyakit lain yang disebabkan perubahan cuaca dan pencemaran. Yang pasti, kita harus tahu cara yang betul untuk menanganinya. Jadi kalau di barat, dia kata iklim sejuk aja boleh tanam ros. Tidak ya. Di rumah kita, setiap rumah, boleh hampir kata setiap rumah ada peti ais. Jadi kita gunakan ice cube, kita rendam dengan satu barrel air. Kita buat semburan dengan menggunakan air sejuk. Ya. Jadi dengan cara ini, bila kita sembur dengan air sejuk, kita akan menangani masalah mites tadi. Sebab mites amat sensitif pada cuaca sejuk ataupun kena air sejuk, dia akan mati. Kerana minat yang amat mendalam, Rohani Bujang menubuhkan sebuah kelab khas untuk peminat-peminat bunga ros, iaitu Kelab Ros Honeybee. Kelab Ros Honeybee ni kita di bawah naungan Kelab Usahawan Tani Malaysia dan di bawah bimbingan usaha sama dengan Jabatan Pertanian ya. Jadi saya amat berterima kasih pada kedua-dua pihak ni yang merealisasikan untuk nak tubuhnya kelab. Jadi daripada kelab ni lah kita tubuh lagi pada bulan 3 tahun 2013. Pada hari ini kita ada seramai nak dekat 500 lebih lah ya, ahli kelab yang berdaftar. Tapi ahli-ahli yang tidak berdaftar pada hari ini kita dah kumpulkan mendekati 1,500 orang. Jadi dekat situlah kita perkembangkan ilmu kita. Satu angka yang amat menggalakkan bagi sebuah kelab yang baru menginjak usia 2 tahun. Pengalaman dan pengetahuan Rohani banyak memberi sumber inspirasi bagi peminat-peminat ros yang lain. Akak daripada kecil memang akak suka sangat bunga ros. Dan akak selalu ada impian untuk ada taman bunga ros sendiri. Tapi sebelum akak dapat pokok bunga ros ni semua, zaman-zaman dulu Rose Cameron Highland, kita beli-beli mati. Sampai akak jumpa grup akak ni, dan ada pokok bunga ros yang ni lah yang memang tahan matahari. Peminat-peminat bunga ros seperti ini sering menjadikan Rohani Bujang sebagai mentor dan tempat rujukan untuk menimba ilmu dalam aspek penanaman dan penjagaan pokok ros. Ahli-ahli Kelab Ros Honeybee yang lain juga tidak lokek untuk berkongsi ilmu sesama mereka tentang tanaman pokok ros. Pada akak jaga pokok bunga ros ni senang, tapi akak gunakan semua baja organik lah. Tapi memang pokok ros ni dia memang penyakit dia sama aja. DBS, dia kena black spot tu kan. Tapi black spot tu lah yang selalu kita kena buang. Sebab kalau black spot tu kita tak buang nanti dia akan menjangkit. Lepas tu akak yang mana, kalau yang mana ada masalah je akak cantas saja. Jadi akak tak nak dia merebakkan. Ilmu yang diperoleh berserta minat yang mendalam menjadikan mereka lebih yakin dengan usaha penanaman pokok ros. Kita kena ada baka pokok ros yang betul. Kalau kita beli daripada untuk yang cuaca sejuk, memang dia tak akan boleh hidup. Pokok bunga ros memang memerlukan matahari dan angin. So macam tempat yang berangin macam ni, dia insya-Allah dah boleh jadi macam ni. Usaha menanam pokok ros sehingga menjadi sebuah taman yang cantik telah bermula hampir 2 tahun yang lalu. Selama tempoh tersebut, Puan Noriza Ismail berjaya mengumpul lebih dari 100 jenis bunga ros yang berbeza. Cabaran tu daripada segi kita punya minat sebenarnya. Kalau kita minat, cabaran tu simple.
Sebab bunga ros ni kita perlu baja dia, kita perlu spray dia, orang kata berkala setiap minggu. Jadi kalau kita spend time macam setiap minggu, kita bagi masa sikit untuk dia dalam setengah jam, kita spray, lepas tu setiap minggu kita baja dia, tak ada masalah, senang. Penglibatan Rosayu dalam dunia bunga ros bermula apabila arwah suaminya meninggal dunia. Untuk mengubati kesedihan dan kesunyian yang dialami, beliau mula mencari satu hobi untuk memenuhi masa lapangnya. Setelah diteliti, Rosayu mengambil keputusan untuk menghabiskan masa dengan tanaman bunga ros. Beliau merasakan tanaman bunga ros mampu menjadi terapi buat dirinya. Sebenarnya tak kenal maka tak cinta. Bunga ros ni memang kita rasa macam dia very rare, fragile kan, fragile, yang susah kita nak jaga, tambah-tambah dengan iklim kita yang panas. Tapi kalau kita minat, kita cari sumber-sumber daripada buku, internet, Google, lepas tu kita join persatuan-persatuan yang terlibat dengan bunga ros, kita akan dapat banyak info yang berguna yang memudahkan kita untuk tanam bunga ros. Pokok pangkalnya, minat. Jika tidak minat, apa sahaja yang diusahakan pasti tidak akan berjaya. Bila adanya minat, setiap cabaran yang datang pasti akan dilalui dengan mudah. Sama seperti Puan Khatijah Kayat, baginya membela atau menanam bunga ros di halaman rumah memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Usia yang semakin meningkat tidak pernah mematahkan semangat Puan Khatijah Kayat untuk berdepan dengan cabaran menanam bunga ros. Banyak cabaran bela ros ni. Dia banyak penyakit. Kalau kita tak jaga, nanti daun dia jadi kuning, jadi hitam, kemudian kering. Itu daripada situlah masalahnya. Kena tanya-tanyalah. Macam mana, tanya kawan. Dan saya mula pandai sikit-sikit lah. Pandai sikit-sikit tu apabila berkawan dengan ahli-ahli kelab ros, macam Ros Mawar at Honeybee ni. Ramailah kawan-kawan daripada Facebook yang mengajar kita. Bila kata masalah, kita tanya diorang, tunjukkan gambar dekat Facebook macam ni, macam mana, apa masalahnya. Dia ajar dia orang beritahu. Bagus dia orang tu, tak lokek ilmu. Puan Khatijah Kayat turut berkongsi minat bersama suami tercinta. Minat yang sama akhirnya berjaya menghasilkan sebuah landscape atau taman yang indah di halaman kediaman mereka. Masa yang terluang sering dihabiskan dengan menimba ilmu tentang penanaman bunga ros bersama-sama ahli kelab ros Honeybee. Kita akan mengajar cara nak tanam pokok. Bila pokok dah besar, takkan kita nak potong buang saja, sayang kan. Jadi kita ajar macam mana cara untuk nak propagate pokok. Propagate pokok pun kita ada metod-metod kita. Jadi di sinilah Jabatan Pertanian main peranan, sebab Jabatan Pertanian banyak metod-metod. Ya, dari segi macam pembajaan, ya. Kita di sini kita banyak gunakan secara organik. Kelab Ros Honeybee berserta Jabatan Pertanian dan Kelab Usahawan Tani Malaysia sering menggalakkan peminat-peminat bunga ros untuk menyertai mereka supaya ilmu yang berguna dapat diperkembangkan lagi.